Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya Sedapnya Nira Kurma. Bahagian 1. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini iaitu murid-murid dapat memahami petikan yang dibaca dan memberi maksud kosakata berdasarkan kemahiran iaitu menulis. Biasa kita dengar nira kelapa. Tetapi lihat dalam gambar ini merupakan nira kurma. Kurma ni lebih terkenal di negara Arab. Pada hari ini, murid-murid dikenaki membaca petikan teks dengan cara pembacaan gaya seorang pemberita. Tajuknya iaitu Sedapnya Nira Kurma. Kota Baharu, 24 Mei, kegigihan dan kesungguhan seorang usahawan yang menanam ratusan pokok kurma telah membuahkan hasil. Segala usaha cemerlang beliau berbaloi apabila air nira yang dihasilkan mendapat sambutan yang menggalakkan. Encik Muhammad Zain Muhammad, 59 tahun, ialah satu-satunya pengusaha nira kurma di negara ini. Nira kurma dikatakan mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit. Hal ini menyebabkan beliau tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Bermula tahun lepas, kira-kira 200 batang pokok kurma yang ditanam sudah matang dan mula mengeluarkan hasil. Nira kurma diperoleh daripada batang pokok kurma yang ditoreh. Setiap batang pokok kurma mampu mengeluarkan 4 liter air nira pada setiap hari. Namun begitu, keluaran yang diperoleh daripada 200 batang pokok tersebut masih tidak mencukupi bagi menampung permintaan pelanggan. Selain nira kurma, beliau juga menghasilkan manisan gula dan cuka yang semerbak baunya daripada tanaman tersebut. Perniagaan ini memudahkan beliau kerana tidak perlu dipasarkan ke tempat lain. Sebaliknya, pelanggan yang datang sendiri ke rumah beliau untuk mendapatkan produk keluaran beliau. Sumber dipetik dan diubah suai daripada Berita Harian Online 24 Mei 2019. Sebentar tadi kita telah membaca petikan berkaitan dengan nira kurma, kejayaan Encik Muhammad yang telah mengusahakan 200 batang pokok kurma yang ditanam untuk mendapatkan nira kurma. Nampak macam pelik, tetapi kurma telah pun berjaya ditanam di negara kita. Biasanya kurma segar ataupun kurma yang kita makan semasa bulan puasa, bulan Ramadan sebagainya diimport dari negara Arab, khususnya dari Arab Saudi. Tetapi kejayaan ini telah membuktikan bahawa di Malaysia juga telah berjaya ditanam dengan kurma. Malahan kalau kamu cari dalam internet, ada pokok kurma yang telah berjaya mengeluarkan pokok beberapa tahun lepas, khususnya di negeri Kelantan. Okey, ini menunjukkan teknologi. Mungkin satu hari nanti jangan terkejut pula jika ada pokok durian musangking yang berjaya ditanam di tanah Arab. Itu tidak mustahil, kejayaan. Jadi semasa kamu membaca petikan tadi, ada beberapa perkataan yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ni kamu kena garis, kamu kena catat kerana kamu kena cari maksud perkataan-perkataan tersebut. Latihan pada hari ini iaitu tuliskan maksud perkataan bergaris berdasarkan pilihan jawapan yang diberi di bawah ini. Dalam petikan teks yang kita baca bersama sebentar tadi, ada beberapa perkataan yang dihijaukan. Jadi makna perkataan yang dihijau itu kamu kena rujuk kepada kamus dewan, sama ada kamus dewan secara online ataupun kamus dewan biasa untuk mendapatkan maklumat, dan cikgu bagi juga sedikit bimbingan, ada pilihan jawapan. Jadi ada beberapa perkataan yang perlu kamu berikan maksudnya. Yang pertama, kegigihan. 2. Usahawan. 3. Berbaloi. 4. Sambutan. 5. Pengusaha. 6. Permintaan. Dan 7. Hasil. 8. Nira. 9. Menampung. 10. Menghasilkan. 11. Cuka. 12. Perniagaan. 13. Dipasarkan. 14. Pelanggan. Dan 15. Produk. Ini kita akan bincang jawapan bersama-sama. Cikgu mengharapkan murid-murid apabila dapat latihan, cuba buat dahulu, kemudian baru rujuk jawapan yang diberi supaya kamu boleh tengok di mana kelemahan kamu ataupun kemahiran yang telah kamu kuasai.
Okey, ini contoh berdasarkan petikan teks sedapnya nira kurma, maksud kegigihan. Kegigihan membawa maksud kesungguhan atau keteguhan berpegang pada pendapat atau fikiran sendiri. Yang kedua, usahawan, orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan. Biasanya orang yang telah berjaya dalam sesuatu bidang. Yang ketiga, berbaloi, bermaksud padan atau seimbang dengan sesuatu yang sepatutnya. Berbaloi buat sesuatu pekerjaan contohnya. Sambutan, perhatian yang diberikan terhadap sesuatu hal. Manakala pengusaha, orang yang mengusahakan sesuatu badan perusahaan. Keenam, permintaan. Permintaan bermaksud perbuatan atau hal meminta ataupun permohonan. Dan hasil pula, sesuatu yang diperoleh daripada sesuatu pendapatan ataupun perolehan. Nira, air yang disadap daripada mayang kelapa atau daripada mayang enau dan biasanya dibuat gula ataupun tuak. Ini nira, perkataan jarang kamu dengar. Menampung pula, menerima dan mengurus sesuatu. Menghasilkan pula, mendatangkan hasil, mengeluarkan hasil bagi manfaat. Cuka, ini juga satu perkataan baru. Biasa kita dengar cuka getah. Ada cuka yang boleh makan, ada cuka yang tak boleh makan. Cuka bermaksud cairan yang masam rasanya. Sebab tu dalam bahasa dia ada bandingan masam macam cuka, manis macam madu, pahit macam hempedu. Contoh. Perniagaan, urusan berjual beli untuk mencari keuntungan ataupun bermaksud perdagangan. Dipasarkan maksudnya dijual. Pelanggan pula maksudnya pembeli atau pengguna perkhidmatan yang disediakan. Dan yang terakhir sekali, produk membawa maksud pembeli atau pengguna perkhidmatan yang disediakan. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini untuk bahagian yang pertama berkaitan dengan nira kurma. Jadi kita akan berjumpa dalam siri yang kedua untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan petikan dan juga latihan-latihan yang telah disediakan. Jumpa lagi dalam siri yang kedua ataupun bahagian kedua selepas ini.